Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Okay, untuk standard kandungan 2.2 dan juga 2.3. Okey, untuk standard kandungan 2.2 iaitu proses hidup organisma unisel, okey, ataupun dalam bahasa Inggeris living process in unicellular organism. Okey, ada dua standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai iaitu 2.2.1 mengkonsepsikan proses hidup organisma unisel seperti ameba SP dan paramecium SP. Okey, yang kedua 2.2.2 mengitlak proses hidup organisma unisel yang dilihat menerusi mikroskop cahaya. Okey, mengitlak ini maksudnya deduct ataupun membuat kesimpulan keseluruhan bagi proses hidup dalam organisma unisel seperti yang kita dapat perhatikan melalui mikroskop cahaya. Okay, jadi kita sebenarnya boleh menjalankan eksperimen untuk memerhatikan sendiri bagaimana proses hidup organisma unisel ini melalui mikroskop cahaya. Okey, seterusnya bagi standard kandungan yang kedua iaitu 2.3 proses hidup organisma multisel. Terdapat 4 standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai iaitu 2.3.1 menghubung kait keunikan struktur sel khusus dengan fungsi sel dalam organisma multisel. Okay. 2.3.2 mengenal pasti sel khusus dalam organisma multisel. 2.3.3 mencerakinkan ataupun analyze. Okay, dalam bahasa Inggerisnya analyze kepadatan komponen sel tertentu dengan fungsi sel khusus dalam organisma multisel. Okay, analyze the density of certain organelles with the functions of specialized cell in multicellular organism. Okay, seterusnya 2.3.4 menghuraikan kesan kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi suatu komponen sel bagi sel tertentu dalam organisma multisel. Okey. Organisma unisel. Okey, apa itu organisma unisel? Okey, sebenarnya kamu sudah belajar semasa di tingkatan 1 tentang apa itu organisma unisel dan juga organisma multisel. Okey, jadi saya rasa sepatutnya kamu sudah ada gambaran awal apa yang telah dipelajari sebelum ini dalam subjek sains. Okey, tapi dalam bio kita akan belajar dengan lebih detail tentang bagaimana proses hidup organisma unisel, iaitu dari segi respirasi, pergerakan, pemakanan, gerak balas terhadap rangsangan, pembiakan, pertumbuhan dan perkumuhan. Okey, organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okey, namun begitu, sel ini mempunyai unit hidup lengkap sama seperti organisma multisel. Dan dia juga boleh menjalankan proses hidup yang lebih kurang sama dengan organisma multisel. Okey, protozoa Protozoa ni ialah organisma unisel yang paling ringkas, iaitu contohnya ameba SP dan paramecium SP.
Okey, uh, kalau perhatikan di sini, nama Amoeba sp ni adalah merupakan nama saintifik lah bagi spesies yang ada dalam kumpulan protozoa dan kalau kita perhatikan nama saintifik ini perlu diitalikkan okey. Okey, seterusnya kita akan kenali bagaimana atau apakah bentuk ameba okey, melalui mikroskop cahaya. Okey, jadi ameba mempunyai struktur membran plasma, okey, nukleus, wakul mengecut ataupun kontraktil wakul. Okey, kemudian ada wakul makanan ataupun food wakul dan juga bentuk unjuran iaitu pseudopodium iaitu kaki palsu dia. Okey, seterusnya bagi paramecium. Okey, paramecium bentuknya seperti selipar okey, sangat unik bentuknya, menyamai selipar selipar yang biasa kamu pakailah atau kita sebut selipar Jepun okey. Jadi pada bahagian permukaan luar paramecium terdapat struktur seperti bulu yang kita namakan cilium okey, ataupun cilia okey, kemudian struktur di dalamnya yang sama fungsi dengan wakul mengecut pada ameba iaitu struktur seperti bintang ini adalah wakul mengecut okey. Kemudian ada nukleus. Okay, seterusnya di bahagian paling tepi bahagian yang ada lengkung seperti ini ada alur mulut di mana dia membenarkan makanan diserap masuk ke dalam sistem atau salur pencernaan lah Okay, kemudian ada liang dubur untuk menyingkirkan bahan kumuh atau bahan buangan daripada sisa makanan yang telah digunakan. Okey, seterusnya kita terus pergi pada bagaimana pergerakan bagi ameba dan juga paramecium. Okey, ada video di sini Okay, kita lihat dulu penerangan di sini. Okay, ameba sp ni dia sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Okay, ameba sp bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium iaitu kaki palsunya dan ini diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan Okay, kita perhatikan video di sini. Okey, boleh nampak bagaimana pseudopodium itu diunjurkan kemudian diikuti dengan pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat bagi bagi paramecium bagaimana pergerakannya.
Okey, jadi paramecium SP bergerak menggunakan pukulan cilium secara berikma atau berselang-seli. Okey, beginilah rupa bentuk paramecium di bawah mikroskop cahaya. Okey. Jadi paramecium dan juga ameba boleh kita temui dalam air kolam ataupun air longkang jadi dia berada di tempat atau di kawasan yang tidaklah terlalu kotor cuma dia susah mesti berada dalam tempat-tempat yang mempunyai sumber makanan yang banyaklah. Okey, jadi macam tu tadi pergerakan bagi paramecium SP. Okey, seterusnya kita pergi pada bagaimana dia bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, ameba SP dan paramecium SP bergerak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang dengan bergerak menjauhi rangsangan ini. Okey, bagaimana? Kita sama-sama lihat video ini. Okey, kalau nampak di sini ini adalah ameba. Okey. Okey, nampak ameba ni dia bergerak ke arah kawasan yang gelap. But the research group is a really fun group to kind of be with and stuff like that, and we're going to try and do stuff throughout the whole year. Right. The PDA group is an interesting group to do as well. Right. We'll try and get. Okey, seterusnya dari segi pemakanannya. Okey, bagaimana dia makan. Jadi ameba SP bergerak ke arah makanan dengan mengunjurkan pseudopodium untuk memerangkap zarah makanan secara fagositosis. Okey, jadi dia move forwards food by extending its pseudopodium to track untuk memerangkap to track food particles iaitu zarah makanan. Dia bukan memerangkap makanan, dia memerangkap zarah-zarah makanan sebab dia pun adalah sangat seni dia adalah unisel, jadi mestilah makanannya dalam bentuk unisel juga, dalam bentuk halus dalam bentuk zarah dan proses yang digunakan adalah fagositosis. Okey, bagaimana apa yang dimaksudkan dengan proses fagositosis? Okey, jadi apabila makanan tu diproses dicernahkan, jadi vakum makanan ni dia akan sebelum dicerna vakum makanan yang terhasil tadi akan bergabung dengan lysosom yang ada dalam ameba atau paramecium tu lah jadi zarah makanan tadi akan dihidrolisis oleh enzim lysosine yang terdapat dalam lysosom. Okey.
Jadi nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma, manakala makanan yang tidak tercerna akan disingkirkan apabila ameba SP bergerak. Okey, kita sama-sama lihat video ini. Okey ya, nampak macam mana proses pencernaan tadi berlaku ya. Jadi sangat unik ya punya proses tersebutlah ya. Okey, seterusnya kita pergi pada pemakanan bagi paramecium. Okey, jadi bagi paramecium SP, pukulan silium membantu zarah makanan masuk ke dalam alur mulut. Kemudian rakul makanan akan bergabung dengan lysosom. Dan zarah makanan akan dihidrolisis oleh enzim lysozyme dalam lysosom, seperti juga apa yang berlaku pada ameba lah. Kemudian nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma dan makanan yang tidak tercerna dalam paramecium SP akan disingkirkan melalui liang dubur. Okey, kita perhatikan video ini. Okey, jadi tadi bagaimana proses pencernaan ya, bagi pencernaan makanan bagi paramecium SP ya. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana proses respirasi ya, atau respiration pada ameba dan paramecium. Okey, jadi untuk respirasi, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida akan berlaku melalui membran plasma secara resapan ringkas ataupun simple diffusion. Exchange of oxygen and carbon dioxide gases occur through the plasma membrane by simple diffusion, iaitu resapan ringkas di seluruh permukaan sel. Jadi pada seluruh permukaan badan dia berlaku pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara resapan ringkas. Okey, kenapa dia boleh jalankan
proses resapan ringkas sahaja. Okey, tahu kenapa? Okey, ini kerana bagi sel yang terdapat pada badannya hanyalah setebal satu sel sahaja. Okey, jadi permukaan badannya hanya setebal satu sel sahaja. Jadi ini memudahkan pertukaran gas berlaku, ya. Okey, seterusnya kita lihat untuk proses hidup iaitu perkumuhan. Okey, jadi oleh sebab ameba SP dan Paramecium SP hidup di dalam persekitaran air tawar, jadi air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis dan mengisi wakul mengecut. Okey, ada istilah osmosis, mungkin kamu baru dengar, baru jumpa. Jadi osmosis ni adalah satu cara pergerakan yang melibatkan molekul air. Jadi molekul air ni akan bergerak dari kepekatan zat terlarut yang rendah kepada zat terlarut tinggi, ataupun daripada kepekatan molekul air tinggi kepada kepekatan molekul air yang lebih rendah. Okey, dan jangan bimbang, kita akan belajar dengan lebih detail apa itu osmosis dalam bab 3. Okey, jadi air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis kerana di luar badan ameba dan paramecium di dalam air di luar badan dia mempunyai kepekatan molekul air yang lebih tinggi, atau lebih banyak berbanding dalam badan dia. Jadi air itu akan sentiasa meresap masuk ke dalam sel badan dia secara osmosis dan seterusnya akan mengisi wakul mengecut. Okay, jadi wakul mengecut akan mengembang ke saiz maksimum, lalu dia akan mengecut untuk menyingkirkan air dari semasa ke semasa. Okay. Jadi proses ini dinamakan pengosmokawal aturan ataupun dalam bahasa Inggeris osmoregulation. Okay. Osmoregulation itu adalah pengosmokawal aturan. Okay, kemudian bahan perkumuhan seperti karbon dioksida dan amonia akan disingkirkan secara resapan. Okay, kita lihat video ini. Okay, nampak dengan jelas di sini wakul mengecut sedang menjalankan fungsinya. Okay, dia mengembang dan mengecut untuk menyingkirkan air yang berlebihan. Okay, dan air yang disingkirkan itu ialah air yang berlebihan, bukan bermaksud air dia singkirkan semua air dalam badannya. Okey. Okay, seterusnya kita pergi pada pembiakan atau reproduction. Jadi apabila keadaan persekitaran tidak sesuai, misalnya dalam keadaan kering,
suhu rendah dan kekurangan air, ameba SP akan membentuk spora yang mana hanya akan bercambah apabila keadaan persekitaran pulih semula. Okey, jadi ada dua cara sebenarnya pembiakan bagi ameba dan paramecium, iaitu pembiakan secara spora, apabila keadaan persekitaran tidak sesuai lah, dan apabila keadaan persekitaran sesuai, dia akan membentuk kembali semula lah pada keadaan di mana pembiakan dia adalah secara perlahan dua-dua, ya. Okey. Jadi cara yang biasanya adalah pembiakannya adalah melalui belahan dua, ya, iaitu pembiakan aseks, ya. Okey. Dan dia akan membentuk spora apabila keadaan tidak sesuai, ya. Okey, tapi bagi paramecium, okey, dia akan menggunakan atau menjalani pembiakan seks, ya, untuk menambahkan bilangan dia, iaitu proses konjugasi, ya. Okey. Jadi kaedah pembiakan secara seks iaitu konjugasi ini berlaku apabila keadaan persekitaran adalah tidak sesuai, ya. Jadi jika keadaan sesuai, dia akan menjalani belahan kedua. Kita perhatikan video ini untuk melihat bagaimana proses konjugasi berlaku. Okey, nampak ada ada sepasang lah, yang jantan dan betina ini sedang menjalani proses konjugasi, ya. Okey, jadi jika lihat pada video tadi mungkin kurang jelas. Okey, jadi saya akan terangkan, ya, bagaimana proses konjugasi ini. Okey, jadi kalau perhatikan pada rajah ini ada dua warna, jadi maksudnya dua paramecium yang mana mempunyai jantina berbeza.
dia akan berada berdekatan ataupun dia akan bersentuhan antara satu sama lain seperti dalam video tadi jadi dia akan bergabung untuk membentuk conjugans conjugans. Sebab itulah proses ini dinamakan konjugasi, kerana bila dia bergabung dia akan dipanggil conjugans. Okey, jadi bila dia bergabung makronukleus, okey, kalau perhatikan pada struktur ni ada warna merah dan warna hijau ataupun ada satu struktur bulat yang besar, satu lagi kecil. Okey, yang besar ini adalah makronukleus, manakala yang kecil ini adalah mikronukleus. Okey, jadi bila dua spesies ataupun sepasang paramecium ini telah membentuk konjugan. Okey, jadi makronukleus dia akan terurai ataupun akan hilang. Kemudian mikronukleus yang tertinggal akan menjalani dua kali pembahagian sel. Okey, jadi akan membentuk empat nukleus. Empat nukleus. Tapi selepas itu tiga nukleus akan terurai atau akan hilang. Okey, jadi pronukleus yang jantan tadi akan bergabung dengan pronukleus betina. Okey, nampak bila dah tiga ni dah masing-masing tiga dah terurai, jadi dia akan bergabunglah pronukleus dia itu jadi membentuk nukleus zigot Okey, bila dah terbentuk zigot, konjugan tadi akan terpisah untuk membentuk akson konjugan. Okey, dia bila terpisah dia akan membentuk akson X konjugan. X konjugan yang mana tiga kali pembahagian tadi akan tiga kali pembahagian berlaku akan menghasilkan 8 nukleus bagi setiap X konjugan ni lah Okey, jadi akan ada 8. Jadi seterusnya 3 nukleus daripada 8 tadi akan terurai. Kemudian akan berlaku pembahagian meiosis bagi makronukleus untuk membentuk dua anak ataupun untuk membentuk dua anak paramecium. Ini 1, 2. Okey, seterusnya mikronukleus akan membahagi dengan bagi setiap kali paramecium pada anak dia tu makronukleus tadi akan membahagi lagi jadi pada sini nampak akan terhasillah 4 anak daripada satu asalnya tadi Okey, seterusnya bagi pasangan konjugan yang satu lagi akan mengalami proses yang sama. Okey, jadi beginilah cara paramecium membiak untuk menambahkan lagi bilangan dia. Okey, ini adalah gambar rajah yang lebih jelas lah jadi berlaku pertukaran nukleus di sini untuk memperbanyakkan lagi bilangan dia Okey, jadi kalau kamu ingat semula tadi apakah standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai untuk subtopik 2.2. Jadi kamu perlu
membuat satu kesimpulan atau merumuskan bagaimanakah proses hidup bagi organisma unisel. Jadi kamu boleh buat atau siapkan nota menggunakan peta konsep peta buih berganda di mana bagi proses hidup organisma unisel iaitu ameba dan paramecium, kita dapati dari segi respirasi, dia juga menggunakan proses resapan ringkas untuk berrespirasi, dan dia juga merupakan organisma unisel. Kemudian habitat dia, kedua-duanya berada dalam air tawar ataupun tanah yang lembap. Kemudian dari segi proses pengosmo kawal aturan, dia menjalani proses pengosmo kawal aturan yang melibatkan wakul mengecut. Dua-dua ni ada wakul mengecut. Kemudian cabang yang di sebelah kanan ini adalah perbandingan atau perbezaan antara ameba dan paramecium, yang mana paramecium mempunyai bentuk tapak kasut, manakala ameba tiada bentuk yang tetap. Kemudian dari segi pemakanan, paramecium menggunakan psyllium untuk bergerak dan juga untuk menolak makanan ke sitoplasma atau ke dalam mulut, dan dia akan membentuk wakul makanan. Tapi bagi ameba, dia menjalani proses fagositosis untuk membolehkan dia makan, untuk membentuk wakul makanan, dan seterusnya enzim dirembeskan untuk menghidrolisis atau mencerna makanan tersebut. Dari segi pergerakan, paramecium menggunakan psyllium, ameba bergerak menggunakan pseudopodium. Bagi pembiakan, paramecium mengalami belahan dedua dan juga konjugasi. Bagi ameba, dia mengalami belahan dedua. Berbelahan dedua jika keadaan persekitaran adalah sesuai, tetapi jika keadaan persekitaran tidak sesuai, paramecium akan menjalani proses konjugasi, manakala ameba akan membentuk spora. Kemudian dari segi bentuk, bentuk paramecium adalah bentuk seperti tapak kasut, manakala ameba tiada bentuk yang tetap. Ini pun sama, cuma dari segi bentuk sahajalah berbeza. Seterusnya kita sama-sama lihat praktis formatif 2.2. Pertama, apakah fungsi wakul mengecut dalam paramecium SP? Jadi kamu boleh melengkapkan jawapan sekarang juga. Kita sama-sama lihat jawapannya. Wakul mengecut berfungsi dalam proses pengosmo kawal aturan. Soalan seterusnya, bagaimanakah ameba SP bergerak? Ameba SP bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium, iaitu kaki palsu. Ini diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan. Soalan seterusnya, bagaimanakah ameba SP membiak apabila keadaan persekitaran tidak sesuai?
Okey, ameba SP membentuk spora. Di dalam spora, mitosis berlaku berulang kali untuk menghasilkan banyak sel anak. Apabila keadaan persekitaran pulih semula, spora akan pecah dan sel anak akan dilepaskan. Okey, seterusnya, gambarkan apa yang akan berlaku kepada kadar pengecutan wakul mengecut sekiranya paramecium SP dimasukkan ke dalam larutan garam pekat. Okey, kita tahu habitat paramecium ataupun ameba ini adalah dalam kolam air tawar ataupun tanah yang lembap. Tapi apa berlaku jika kita letakkan ke dalam larutan garam pekat ataupun kita buang di laut, ya? Okey, kadar pengecutan wakul mengecut akan berkurang, ya? Okey. Okey, seterusnya kita bergerak kepada proses hidup organisma multisel, ya? Okey, jadi bagi organisma multisel mempunyai banyak sel, ya? Okey, badannya terdiri daripada banyak jenis sel. Itu antaranya sel otot, sel saraf, sel darah putih, sel epitelium, sel darah merah dan sel sperma. Okey, apa itu sel otot? Okey, sel otot tersusun dalam bentuk jentian multinukleus dan berjalur. Mengecut fungsinya, dia akan mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Okey, manakala sel saraf berbentuk unjuran panjang dan halus dan berfungsi untuk menghantar impuls. Okey, bagi sel darah putih boleh berubah bentuk dan berfungsi untuk memusnahkan patogen. Okey, sel epitelium, sel yang nipis dan lepis serta melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Okey, sel darah merah berbentuk cakera dua jekung dan tiada nukleus untuk menambahkan luas permukaan bagi pengangkutan oksigen. Okey, manakala sel sperma mempunyai ekor panjang untuk membolehkannya berenang ke arah ovum di tiub falopio. Okey, bahagian kepala sperma membawa satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Okey, seterusnya bagi sel tumbuhan, okey, ada tiub tapis, xylem. Okey, apakah itu tiub tapis? Okey, tiub tapis merupakan turus silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung dan berfungsi untuk mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Okey, manakala salur xylem berbentuk salur berongga yang panjang dan berterusan dan berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Okey, sel mesofil palisad. Okey, kalau tengok ini kerata rentas daun. Okey, sel mesofil palisad ni berada pada permukaan, di bawah permukaan atas daun, dan dia tersusun dalam bentuk silinder yang panjang, disusun secara tegak dan rapat antara satu sama lain. Jadi susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey, manakala di bawah ni adalah sel mesofil berspan yang mana dia tersusun secara longgar dengan banyak ruang udara di antaranya. Okey, ruang udara yang besar ini membenarkan resapan air dan karbon dioksida dari bahagian dalam daun ke sel palisad.
Okey, seterusnya sel pengawal. Apa itu sel pengawal? Sel epidermis bawah yang terubah suai dengan dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam, dan dia berfungsi untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, stoma ni ialah liang yang membenarkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Okey, seterusnya sel akar rambut. Okey, sel akar rambut mempunyai unjuran yang panjang yang menambahkan luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Okey, organisasi sel dalam manusia. Okey, dalam organisma multisel, sel-sel yang sama jenis yang menjalankan fungsi yang sama diorganisasikan menjadi tisu. Okey, apa itu tisu? Tisu ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama yang disusun bersama untuk menjalankan suatu fungsi yang khusus. Okay, dalam badan haiwan, tisu boleh diklasifikasi kepada 4 jenis yang berlainan, iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu penghubung dan tisu saraf. Okay, tisu epitelium. Okay, tisu epitelium melapisi permukaan luar, iaitu pada bahagian kulit, rongga hidung dan rongga mulut, ataupun ruang mulut. Okay, dan juga permukaan berongga di dalam badan, iaitu rongga salur pencernaan dan peparu. Okay, boleh rujuk rajah. Okay, struktur tisu epitelium ini diadaptasi berdasarkan fungsinya. Misalnya, tisu epitelium pada kulit melindungi daripada jangkitan, kecederaan, bahaginya dan pendehidratan. Okay, tisu epitelium yang melapisi trakea mempunyai unjuran seperti rambut yang dikenali silia. Okey, jadi pada rajah ini menunjukkan jenis-jenis tisu epitelium dalam vertebrata. Tisu epitelium melapisi permukaan peparu, rongga badan dan salur darah. Yang kedua, tisu epitelium yang melapisi tubul, kelenjar dan ductus ginjal. Dan terdapat beberapa jenis lagi fungsi tisu epitelium. Tisu saraf. Tisu saraf terdiri daripada neuron atau sel saraf, yang mana setiap neuron terdiri daripada badan sel dan jentian saraf yang disebut dendrit dan axon. Tisu saraf boleh mengesan rangsangan dan seterusnya mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik, iaitu impas saraf ke otot atau kelenjar. Tisu saraf akan menyelaras dan mengawal aktiviti badan. Okey, seterusnya tisu vaskular. Tisu vaskular terdiri daripada tisu xilem dan tisu phloem. Okey, tisu xilem terdiri daripada salur xilem yang memanjang dan bersambungan antara satu sama lain dari akar ke daun.
Dan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain tumbuhan. Dan dinding tisu xilem yang berlignin ini memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Bagi tisu phloem terdiri daripada tiup tapis yang tersusun hujung ke hujung untuk membentuk struktur tiup yang memanjang dan bersambungan. Phloem berfungsi mengangkut bahan organik seperti karbohidrat yang baru sahaja dibina di daun ke semua bahagian tumbuhan. Seterusnya kita lihat kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Pertama sekali, sel sperma. Sel sperma dan juga sel otot, dan juga sel meristem. Komponen sel yang banyak terdapat di dalam sel-sel ini adalah mitokondrion, yang mana diperolehi melalui menjana tenaga, yang mana fungsi dia untuk menjana tenaga dalam bentuk ATP melalui proses respirasi sel dalam mitokondrion. Jadi molekul ATP ini merupakan sumber tenaga yang serta-merta bagi sel. Kenapa dalam sel sperma mitokondria ini banyak dijumpai? Ini berkait dengan fungsinya kerana ia memerlukan tenaga untuk berenang melalui serviks ke arah uterus dan tiup falopio untuk mensenyawakan ovum. Bagi sel otot, dia akan mengecup dan mengendur bagi membolehkan pergerakan dan penerbangan. Seterusnya, sel meristem tumbuhan banyak mitokondrion kerana memerlukan banyak tenaga bagi menjalankan proses pembahagian sel secara aktif untuk menghasilkan sel baharu. Seterusnya untuk yang lain kamu boleh baca. Seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana cara membuat nota peta, berkonsepkan peta item untuk menunjukkan apa jenis organel atau fungsi bagi organel-organel yang berkaitan dengan fungsi sel inilah. Contohnya bagi sperma, organel yang banyak terdapat dalamnya adalah mitokondrion, manakala fungsinya adalah untuk menjana tenaga kepada ekor untuk berenang ke tiup falopio dan ovum. Dan seterusnya, setiap sel ini mempunyai organel tersebut yang mana berkait dengan fungsinya. Sekian saja untuk kali ini. Kita bertemu di lain masa dan waktu, di lain hari. Diharap kamu dapat memahami dan menguasai dengan baik serta menyiapkan tugasan yang saya beri dengan segera.